Daripada apa yang dibentangkan itu ada banyak perkara yang boleh kita bincangkan. Kita bawakan pakarnya pada pagi ini iaitu Rafiq Hidayat Muhammad Ramli iaitu perancang kewangan berlesen. Assalamualaikum Encik Rafiq, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Encik Rafiq, mungkin pertama sekali jangkaan awal melihat kepada pengumuman yang bakal dibuat oleh BNM pada hari ini, berapa mungkin kenaikan mata asas yang boleh kita jangkakan? Okey, Waalaikumsalam Najib, Nina, Haris. Terima kasih sebab input saya. Okey, pada pandangan saya ada kemungkinan besar kadar OPR akan dinaikkan dalam 25 mata asas untuk meeting kali ini. Mungkin dia naik disebabkan kenaikan OPR ni adalah salah satu cara untuk mengawal inflasi barangan. Rafiq, mungkin kalau kita nak meneliti kepada ialah kenaikan OPR yang kita menyaksikan pada Mei lalu dan juga yang boleh kita jangkakan pada kali ini juga akan dijangkakan kenaikan, beberapa firma juga menyangkakan kenaikan 25 sehingga Maybank IB juga menjangkakan kepada 50 sehingga akhir tahun ini. Apa impaknya yang akan dirasai oleh peminjam, khususnya kalau kita bercakap dalam konteks pinjaman perumahan sebagai contoh? Okey, bila kita bercakap pasal peminjam, kita kena faham ada dua jenis pinjaman. Satu pinjaman iaitu pinjaman berkadar tetap, lagi satu pinjaman kadar berubah ataupun fixed rate atau variable rate. Okey, untuk pinjaman perumahan macam yang Haris tanya tadi itu adalah jenis pinjaman kadar berubah. Maksudnya bila kadar OPR naik, ada kemungkinan dia akan naik. Bila kadar OPR turun, ada kemungkinan akan turun. Jadi senang cerita, ada kemungkinan besar bank akan hantar surat untuk beritahu peminjam bayaran bulanan akan naik selepas kadar OPR naik nanti. Okey, baik. Jadi peminjam-peminjam seperti saya dan rakan-rakan setugas saya di sini hari ini, jadi apa yang patut peminjam lakukan? Apakah perlu bayar prinsipal cepat ke tu? Itu? Ini nak kena explain panjang sikit. Silakan. Sebab Boleh. dia bergantung kepada kita punya sumber lah. Kalau kita ada kebolehan untuk nak habiskan pinjaman kita cepat, lagi baguslah sebab dan kita dah tak berhutang. Tapi secara hakiki dia, kebanyakan kita meminjam, terutamanya pinjaman perumahan dan pinjaman kenderaan disebabkan kita tak mampu beli secara tunai. Ya. Okey. So walaupun kadar OPR akan naik dan bayaran bulanan kita akan naik, tak semestinya menyelesaikan hutang kita adalah cara terbaik untuk mengawal kita punya kewangan secara keseluruhan. Okay. Disebabkan kos pinjaman perumahan masih di tahap yang rendah berbanding zaman dululah, sebelum kadar OPR turun. Tak pernah dalam sejarah kita boleh dapat pinjaman perumahan bawah 3%. Tapi dalam 1-2 tahun kebelakangan ni kita dapat tengok orang dapat ambil pinjaman perumahan bawah kadar 3%. So maksudnya dia amat rendah sekarang. Dan ada this konsep dalam perancangan kewangan, kita cakap dalam bahasa Inggeris dia it's a return of asset. So pulangan kita boleh dapat daripada kita punya pelaburan versus rate of interest, which is kadar faedah lah. So kalau kita boleh dapat lebih daripada kita punya pelaburan, selalunya saya sarankan pada klien-klien saya untuk melabur daripada membayar hutang, sebab pelaburan dia boleh berkembang dengan lagi cepat daripada pengurangan jumlah faedah dia. Okey. Kalau kita melihat Rafiq, siapa yang membuat pembiayaan atau pinjaman perumahan sebelum 2018 ketika OPR 3.25%, mungkin sekarang ini mereka tidak basically mereka back to square one lah. Mungkin peningkatan bayaran bulanan itu meningkat sedikit, tetapi tidak pada paras pada sebelum 2018. Namun siapa yang membuat ketika PKP sebagai contoh, ini yang mudah terasa sebab mereka meminjam pada kadar faedah yang rendah. Kini kadar faedah itu meningkat. Bagaimana ini harus difahami oleh orang peminjam? Kerana ada kalanya peminjam ini membeli rumah ini hanya memikirkan dapat rumah, tidak memikirkan soal bagaimana perubahan kadar faedah dan sebagainya. Apa yang mereka perlu fahami?
Okey, saya baru cakap dengan salah satu klien saya semalam berkenaan topik ni. Jadi kita kena faham bila kadar faedah pinjaman dengan kadar faedah berubah. Okey, sebab nanti bila OPR turun, kita punya jumlah bayaran bulanan akan turun. Tapi bila dalam kadar faedah yang rendah macam dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, sebenarnya lagi baik kita cuba dapatkan pinjaman dengan kadar faedah tetap. Jadi bila kadar OPR tu naik balik, kita punya bayaran bulanan tak naik sama dengan kadar OPR tu. Maksudnya Rafiq, siapa yang ingin membuat pinjaman dan juga pembiayaan pada ketika ini, Rafiq nasihatkan pastikan ambil fix orang kata apa faedah tetap. Faedah tetap. Faedah tetap, ya.